Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Okey, para pelajar, untuk yang tak masuk Google Meet hari ini, ini saya buat rakaman berasingan lah untuk awak yang tak hadir. Jadi tajuk baru kita adalah berkenaan faraid. Faraid. Agak-agak tahu tak, pernah tak dengar apa tu faraid? Kalau awak tengok gambar dekat muka surat 49 ni, siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks ataupun boleh je tengok dekat skrin YouTube awak ni. Gambar keluarga, outing, gambar rumah, sama ada rumah kampung ataupun rumah dekat sawah. So apa yang nak disampaikan? Okay, tengok muka surat sebelahnya, 40, muka surat 50. Ada Astagfirullahaladzim. Okay, gambar ada orang sedang menguruskan mayat. Orang baju biru, baju hijau, baju purple tu dia sedang uruskan mayat. Tapi orang yang baju kuning tu dia sedang memikirkan tentang harta. Agak-agak boleh tahu, boleh teka tak apa tu faraid? Okey, so boleh tengok pada pengertian faraid. Faraid pada bahasa ialah satu ketetapan. Faraid pada bahasa ialah satu ketetapan. Maksudnya perintah yang ditetapkan oleh Allah, ketetapan Allah. So ketetapan apa? So tengok pada pengertian syarak pula. Faraid pada syarak ialah satu ilmu. Saya nak awak potong-potong. Siapa yang ada cantumkan warna. Siapa yang ada pensel boleh pensel. Boleh pensel, boleh potong. Faraid pada syarak ialah suatu ilmu. Potong. Membahagikan harta seorang Islam yang telah meninggal dunia. Potong. Sama ada meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematian. Potong. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi ada 4 bahagian lah untuk mudah awak ingat. Syarak ialah suatu ilmu, knowledge. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk membahagikan harta seorang Islam yang telah meninggal dunia. Kiranya macam matematik lah. Awak nak bahagikan harta. Cuma ini lebih spesifik harta seorang Islam. Kalau harta orang kafir, dia bukan faraid. Seorang Islam yang macam mana pula? Seorang Islam yang telah meninggal dunia. Kalau kira nak bahagikan harta seorang Islam yang masih hidup, dia bukan faraid. Jadi faraid satu ilmu membahagikan harta seorang Islam yang telah meninggal dunia. Sama ada meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Nanti saya terangkan apa beza wasiat dengan faraid. Okey. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. So ayat ni yang ditetapkan, ini yang maksud tadi dekat pada bahasa tu, suatu ketetapan. Apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak ni maksudnya agama lah. Apa yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Faraid ni antara hukum Islam yang diterangkan secara detail. Melalui Al-Quran ada, melalui hadis pun ada. Tak macam solat. Kalau solat, Allah cuma perintahkan wa aqimus solah, dan dirikanlah kamu akan solat. Tetapi cara pelaksanaan solat tu kena takbir, kena rukuk, sujud dan sebagainya, kita dapat pelajari daripada hadis. Manakala faraid ni, berapa bahagian-bahagian harta pusaka ni Allah dah nyatakan dengan terang dan jelas di dalam Al-Quran. Okey. Tengok muka surat 51. Dalil, faraid dan hukum. Dalil ni bermaksud bukti ataupun sumber dari mana kita dapat hukum faraid ni. Sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum faraid dan ayatnya agak panjang. Tapi yang dinyatakan kat buku ni cuma salah satu sahaja daripada hukum ayat yang berkaitan dengan faraid. Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Satu nisbah dua perempuan, satu lelaki nisbah dua perempuan. Maksudnya kalau satu perempuan bersamaan dua kali ganda lelaki lah. Ada sebab kenapa Allah tetapkan lelaki punya bahagian lebih daripada wanita. Nanti saya terangkan. Okey, tetapi sambung. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, tak ada adik-beradik lelaki lah anak dia tu, maka bahagian untuk anak perempuan tersebut ialah separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika si mati ada anak. Okey, ni sebahagian saja. Saya cakap sebahagian saja dalil yang ditunjukkan. Ada banyak lagi dalil yang ditunjukkan berkenaan dengan faraid. Kalau awak berminat, nanti boleh sambung pelajaran dalam bidang fiqh. Awak akan belajar faraid dengan lebih detail. Panjang ada lagi. Saya ingat dah habis. Okey, ada lagi. Muka surat 52. Tetapi jika si mati tiada anak, sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapa. Kalau seorang tu dia meninggal, dia tak ada anak lah, mungkin belum kahwin kan, tapi dia ada ibu bapa, maka bahagian ibunya 1/3. Kalau orang yang mati tu ada anak, mak ayah ada 1/6. Tapi kalau yang mati tu tak ada anak, maknya 1/3. Ayahnya berapa? Kat sini ada tulis tak? Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu yang Allah tetapkan 1/6, 1/3 semua ni, ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Okay, saya nak awak gariskan dekat sini, agak penting. Gariskan dekat sini. Okey. Boleh? Faraid, pembahagian faraid ni berlaku sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Kejap lagi saya terangkan apa yang saya suruh awak gariskan ni. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi maha bijaksana. Okey. Sadaqallahul azim. Oops. Okey, apa yang saya nak terangkan dekat yang saya suruh awak gariskan tadi tu, maksudnya apa? Faraid ni pembahagian harta pusaka sebenarnya. Bila seseorang Islam tu meninggal dunia dan dia memiliki harta, sama ada hartanya banyak ataupun sedikit, maka hartanya akan dibahagikan melalui hukum faraid. Dibahagi kepada siapa? Dibahagikan kepada apa kita panggil ahli faraid, orang yang layak menerima faraid. Bukan semua orang, dia ada syarat-syarat dia jugalah. Tapi sebelum kita bahagikan harta si mati tu untuk faraid, untuk bagi ke ahli keluarga dia, kena tunaikan wasiat dulu kalau dia ada tinggalkan wasiat. Dan kalau dia ada hutang juga kena bayar dulu hutangnya pakai duit tersebut. Bila dah bayar, dah bagi wasiat, dah bayar hutang, masih ada lebihan, barulah lebihan duit si mati itu dibahagikan mengikut hukum faraid. Okay, so yang tu dah jelas kan. Faraid ni pembahagian harta pusaka bila orang Islam tu dah mati. Tetapi kita bagi lepas settle bagi wasiat, lepas settle bayar hutang dia, baru baki duit tu kita guna untuk faraid. So sekarang saya nak bagi awak faham apa beza wasiat dengan faraid. Wasiat adalah harta yang diperuntukkan untuk diberi kepada orang yang bukan ahli waris, orang yang tak layak terima faraid, dan benda tersebut berkuat kuasa bila seseorang tu meninggal dunia. Contoh, Ahmad. Okay, Ahmad ada kawan, nama dia Hakim, contoh. Okay, jadi Hakim bukan ahli keluarga Ahmad, jadi Hakim tak layak menerima harta pusaka daripada Ahmad kalau Ahmad meninggal, kan? Disebabkan Hakim ni banyak bantu dia, jadi Ahmad ni rasa nak beri sesuatu lah untuk Hakim bila Ahmad ni meninggal dunia. Jadi nak buat macam mana? Dia tulis satu wasiat untuk memberikan sekian-sekian hartanya kepada Hakim apabila Ahmad meninggal. Syarat untuk wasiat ni tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada jumlah harta si mati tersebut lah masa dia hidup. So Ahmad ni kalau nak bagi dekat Hakim, contoh Ahmad ada 3,000. Maksimum Ahmad boleh bagi adalah 1/3 1,000 lah. Ni contoh mudah lah. Kalau nak kira mudah macam tu lah. 1/3 contohnya 1,000 daripada 3,000. Tapi itu maksimum lah. Kalau dia nak bagi sikit tak ada masalah. Yang penting dia ada nilai maksimum, tak boleh lebih daripada 1/3 harta seseorang. Okay, itu beza wasiat dengan faraid. Faraid ni untuk ahli waris, ahli keluarga yang layak menerima harta pusaka. Wasiat ni untuk orang yang bukan ahli waris, untuk orang yang tidak boleh menerima faraid. Dan persamaan wasiat dengan faraid ni dia berkuat kuasa apabila orang yang pemilik harta tu meninggal lah. Bila dah mati si Ahmad ni, barulah wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Dah settle wasiat, dah settle hutang kalau ada hutang, baru boleh laksanakan faraid. Boleh faham? Next, bawah dia, hukum faraid adalah wajib. Hukum faraid adalah wajib. Sistem faraid ialah suatu sistem yang sah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama'. Ia sama hukum seperti solat, zakat, muamalat dan hudud. Ia wajib diamalkan dan dilaksanakan serta tidak boleh diubah atau diabaikan kerana ia adalah syariat Allah. Okey. Ini pentinglah. Saya tak tahu kalau awak ada pengalaman macam dekat drama Melayu. Kadang-kadang kalau awak pernah tengok drama Melayu, ada orang dia berebut harta. Dia berebut harta orang yang sudah mati. Lepas tu mulalah macam-macam dia buat. Dia bunuh lah, dia apalah. Okey.
Jadi faraid ni sebenarnya dia ada syarat-syaratnya dan dia ada sebab-sebab hikmah-hikmah tersendiri jugalah. Antara syarat seseorang tu layak menerima harta pusaka tersebut ialah dia tidak membunuh si mati. Misal kata kalau kita pernah tengok drama Melayu, dia tak sabar nak dapat harta pusaka, dia pergi bunuh orang tu masa ke hospital. Jadi orang tu sebenarnya dia haram untuk mendapat sebarang harta pusaka. Kalau dia ambil juga, dikira memakan harta yang haram lah. Habislah darah daging dia. Bila dah bercampur dengan yang haram, na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terhindar daripada perbuatan tersebut dan mendapat redha Allah, insya-Allah. Okay, bila melakukan perbuatan tersebut, dia tidak layak mendapat harta pusaka. Ada 3 syarat, saya tak ingat. Syarat yang pertama, tidak membunuh si mati. Yang kedua, dia mestilah beragama Islam. Jadi kalau seseorang tu dia mu'allaf, dia Cina masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia, dia cuma boleh bagi dia punya harta faraid dia kepada ahli kerabat dia yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam macam mana? Dalam kes ni dia boleh bagi secara wasiat. Okey. Apa lagi syarat tu? Dia tak dalam buku ni tapi saya cerita je lah. Kalau awak berminat nanti boleh sambung belajar, insya-Allah. Okey, macam tadi saya ada terangkan, saya ada cerita sikit kenapa Allah tetapkan bahagian lelaki ni satu bahagian menyamai 2 bahagian perempuan. Kiranya kalau satu perempuan dapat 1000, lelaki dapat 2000. Nak mudah faham macam tu. Kenapa lelaki punya pembahagian dia 2 kali ganda daripada perempuan? Antara hikmah yang yang diceritakan oleh pensyarah saya masa ke universiti adalah waris-waris yang menerima harta pusaka ni, dia bukan dapat harta settle boleh enjoy hidup tu. Tidak. Terutama lelaki yang menerima harta tersebut, sama ada bapa si mati ataupun adik-beradik lelaki si mati ataupun anak si mati. Biasanya lelaki lah. Yang lelaki-lelaki ni diorang menerima harta bukan untuk enjoy harta tersebut, tetapi untuk menunaikan tanggungjawab. Jadi misal katalah Ahmad dia ada 2 orang anak. Ahmad ada 2 orang anak. Lelaki anak dia kita ambil nama Irfan. Yang perempuan nama dia Akilah contoh. Jadi contoh Ahmad ada 3000 kan. So Irfan dapat 2000, Akilah dapat 1000. Yang Irfan ni dia bertanggungjawab untuk apa? Tanggungjawab lelaki adalah untuk apa? Dia bukan untuk berfoya-foya lah. Tanggungjawab lelaki ni besar sebenarnya. Dia kena bantu ahli keluarga perempuan yang lain. Dia kena tanggungjawab lah bagi tolong cari makan dan apa semua. Sebab tu lelaki dia ada lebih sikit. Lebih duit untuk lelaki tu bukan untuk saja-saja, tetapi datangnya dengan tanggungjawab. Kalau awak pernah dengar orang kata apa? Great power comes with great responsibility. Macam itulah. Dapatnya peruntukan duit yang besar tu datang dengan tanggungjawab yang besar. Okey, muka surat 53. Waris. Siapa yang layak terima harta pusaka? Baca dan faham. Lelaki yang boleh mewarisi harta, yang pertama, anak lelaki. Dalam bahasa Arab dipanggil ibnun. Nombor 2, cucu lelaki kepada anak lelaki dan ke bawah, dan seterusnya lah, cucu cicit lelaki. Atau dalam bahasa Arab dipanggil ibnul ibn. Nombor 3, bapa. Dalam bahasa Arab abun. Nombor 4, datuk. Dalam bahasa Arab jaddun. Nombor 5, adik-beradik lelaki seibu sebapa, kandung lah, adik-beradik lelaki kandung. Dalam bahasa Arab dipanggil akhun syaqiq. Ataupun adik-beradik lelaki sama bapa, lain ibu. Akhun li'ab kalau bahasa Arab. Atau adik-beradik lelaki yang sama ibu, lain bapa. Akhun li'um bahasa Arabnya. Oops, alamak. Sekejap. Nombor 6. Nombor 6, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki kandung. Adik-beradik lelaki seibu sebapa, saya terus translate kepada kandung lah, mudah awak faham. Ibnun
akhin syaqiq. Anak lelaki kepada adik-beradik si mati tersebutlah, adik-beradik kandung. Nombor 7, bapa saudara sebelah bapa kandung. Ataupun bahasa Arab dipanggil ammun syaqiq. Pakcik lah senang cerita. Pakcik belah ayah kandung awak. Belah kandung si mati. Awak pula, silap. Yang ke-8, anak lelaki kepada pakcik kandung sebelah bapa. Atau bahasa Arab dipanggil ibnun ammin syaqiq. Anak lelaki kepada bapa saudara tu senang cerita, awak tulis pakcik kat atas dia. Anak lelaki kepada pakcik. Bapa saudara tu pakcik. Sebelah bapa. Pakcik belah bapa. Seibu sebapa maksudnya kandung. Yang ke-9, lelaki yang layak terima harta pusaka adalah suami. Dalam bahasa Arab zaujun. Dan yang ke-10, orang yang layak menerima harta pusaka adalah orang yang memerdekakan hamba. Ataupun dipanggil maula atau mu'tik. Apa maksud nombor 10 ni? Okey, ini berlaku zaman dululah. Okey, zaman dulu kalau ada seseorang tu Islam dan dia bertaraf hamba, kemudian dia dibebaskan oleh seseorang. Jadi yang hamba ni tadi, kalau next dia bekerja, dia ada duit, lepas tu dia meninggal, harta dia ni layak untuk beri kepada orang yang pernah bebaskan dia satu ketika dulu. Itu yang dimaksudkan dengan nombor 10. Tapi sekarang dah tak ada hamba, so tak adalah nombor 10 ni. Okey, itu tadi lelaki yang layak terima harta pusaka. Next, muka surat 54, perempuan pula. Yang pertama, anak perempuan, bintun. Yang kedua, cucu perempuan kepada anak lelaki. Maksudnya kalau cucu perempuan kepada anak perempuan, tak boleh. Cucu perempuan kepada anak lelaki dan ke bawah, ya. Atau bahasa Arab kita panggil bintul ibn. Nombor 3, ibu kepada si mati atau bahasa Arab ummun. Nombor 4, nenek dari sebelah ibu atau sebelah bapa dan ke atas. Nenek belah mak, nenek belah ayah pada si matilah. Dalam bahasa Arab dipanggil jaddatun, jaddah. Nombor 5, adik-beradik perempuan kandung kepada si mati atau bahasa Arab ukhtun syaqiqah. Atau adik-beradik perempuan yang sama bapa sahaja, ukhtun li'ab. Atau adik-beradik perempuan si mati yang sama ibu sahaja, akhtun li'um. Okey. Yang ke-6, perempuan yang layak terima harta si mati, isteri, zaujah kalau dia ada isteri. Dan yang ke-7, wanita yang memerdekakan hamba, maula, mu'tiqah. Ini sama macam tadilah nombor 10. Kalau seseorang si mati tu dia pernah menjadi hamba pada zaman dulu, kemudian orang yang memerdekakan dia tu adalah seorang wanita. Jadi bila dia meninggal, dia ada harta, wanita yang memerdekakan dia itu layak untuk menerima harta pusaka si mati. Selesai. Hikmah faraid. Muka surat 55. Apa antara hikmah, kelebihan Allah menetapkan, Allah wajibkan hukum faraid ini? Yang pertama, menghormati fitrah manusia. Menghormati fitrah manusia. Apa maksudnya? Allah telah menetapkan fitrah manusia mengasihi anak yang merupakan cahaya mata penyambung hayat warisnya. Penyambung hayat waris. Jadi fitrah manusia ni kita akan sayang dengan ahli keluarga kita. Jadi bila kita mati, secara fitrahnya, secara apa kita panggil? Secara normalnya memang kita akan rasa nak bagi kepada orang-orang yang kita sayang, ibu, ayah, adik, anak, sebagainya. Yang kedua, hikmah faraid, merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga. Kerana harta yang mereka miliki melalui pusaka itu mendatangkan kebaikan kepada mereka. Apa maksudnya? Merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga. Jadi kalau ada ahli keluarga yang susah, bila dia dapat harta faraid ini, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban ahli keluarga yang masih hidup.
Yang ketiga, memelihara hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga setelah kematian. Okey. Memelihara hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga setelah kematian. Jadi semasa kita hidup, kita kena jaga hubungan silaturahim sama ada dengan orang lain ataupun dengan keluarga. Bila mati pun kita bila harta kita faraid tu dilaksanakan, itu juga menjadi silaturahim untuk kita lepas kita meninggal dunia. Selesai. Tahukah anda, ini yang masuk periksa hari tu, hibah merupakan satu akad pemberian yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan. Mudah cerita, hibah ni hadiah. Hibah ni hadiah. Awak bagi sesuatu harta, awak bagi handphone, awak bagi iPhone kepada seseorang secara sukarela. Awak nak bagi hadiah kan, mesti secara sukarela. Mana ada orang bagi hadiah secara paksa. Dan kita bagi hadiah tu mestilah semasa kita hidup. Dan bila kita bagi hadiah, confirm lah kita niat nak bagi tanpa mengharap sebarang balasan kan. Contoh kalau ada hari jadi kawan awak, awak bagi dia hadiah, adakah awak expect kawan awak balas balik hadiah awak tu on the time? Tidak. Memang kita niat nak bagi dia hadiah, nak menghargai dia, nak berkasih sayang dengan dia. Jadi itu yang dinamakan dengan hibah, pemberian ataupun hadiah. Jadi awak kena bezakanlah faraid, wasiat dengan hibah. Faraid, ilmu untuk membahagikan harta pusaka orang Islam selepas dia mati kepada ahli waris sahaja. Wasiat, pemberian harta seseorang Islam selepas dia mati kepada bukan waris. Hibah, pemberian harta semasa hidup secara sukarela. Boleh dapat. Amalkan. Sentiasa bersikap adil dan sama rata atau sama rasa kepada ahli keluarga dan rakan. Okey, boleh? Itu sahaja pelajaran kita berkenaan dengan faraid. Moga-moga Allah beri kefahaman kepada para pelajar. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera pada WhatsApp grup kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.